Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Khairul Anwar Yahya dalam program Bual Bicara sempena pilihan raya Negeri Melaka, dan ketika ini saya berada di Dewan Undangan Negeri Gadik. Di Gadik ni ada persaingan 6 penjuru antara calon Perikatan Nasional Encik Muhammad Amir Fitri Muharram bersama dengan penyandang kerusi inilah dari PH G Sami Naden, dan juga dari MIC BN yang mencalonkan P Shamugam. Putra meletakkan calon dia juga Laila Norinda Muan. Dua calon bebas iaitu Mohan Singh dan Azafin Amin. Di Dun Gadik ini terdapat 12,641 pengundi dengan calon penyandang mendapat majoriti 307 undi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Bersama-sama kita pagi hari ini adalah Encik Muhammad Amin Fitri Muharram. Panjang nama tu, Encik Muhammad Amin Fitri Muharram. Saya panggil Encik Amin je boleh? Amir boleh. Amir. Boleh. Amin pula. Amir, minta maaf. So Encik Amir, Ya, saya. umur berapa ni? Umur saya 34 tahun. 34 tahun. Jawatan dalam Bersatu? Jawatan saya Exco Armada Nasional dan juga Ketua Armada Bahagian. Ketua Armada Bahagian Alur Gajah. Alur Gajah. Ya. Muda lagi, memang calon muda lah. Calon Saya muda. rasa Perikatan Nasional memang banyak calon muda ya di bawah umur 40 tahun. Ya, memang banyak. Sebelum saya pergi kepada soalan-soalan yang lebih ganas, Encik Amir. Baik. Ganas pun tak adalah ganas sangat kan. Saya nak tanya Pak Encik Amir lah, latar belakang sebelum ni pekerjaan sebagai apa? Saya seorang ahli perniagaan. Saya habis belajar pada tahun 2008. Saya mula bekerja dengan abang saya. Abang saya pun ahli perniagaan. Jadi bila saya bekerja dengan dia, saya belajar dan saya minat betul dalam bidang perniagaan ni. Jadi 10 tahun saya berniaga. Lepas tu saya join politik. Dan sinilah sampai hari ni lah. Perniagaan tu macam mana tu? Perniagaan saya lebih kepada membuat infrastruktur. Sekarang yang saya buat sekarang, saya ada mesin sendiri. Mesin paver dengan roller. Tu mesin tu buat jalan. Oh, buat jalan. Jadi Encik Amir ni kontraktor buat jalan lah. Ya. Dekat mana? Di Alur Gajah ni ke atau di Melaka? Melaka. Di Melaka. Ada mesin dan kita punya staff saya di office dalam 5 orang dan keseluruhan pekerja dalam hampir 30 orang. 30 orang ya. Memang buat jalan di seluruh Melaka lah. Seluruh Melaka. Luar Melaka pun kita ambil juga. Oh, ambil. So keadaan jalan raya di Melaka dan yang Cik Amir buat tu setakat ni macam mana? Alhamdulillah, semuanya okey. Cumanya memang jalan perlu di-maintain. Setiap 5 ke 10 tahun jalan pasti akan rosak. Dia punya struktur jalan akan pecah. Okey. Jadi memang perlu di-maintain yang oleh pihak berwajib lah. Jadi kita pun kadang-kadang mana ada peluang kita masuklah. So Cik Amir, kalau Cik Amir jadi wakil rakyat, senanglah rakyat di kawasan Gadik ni. Jalan mesti bertar sentiasa. Itu macam mana? InsyaAllah. Bukan apa dia, mesin tu memang kita ada. Cumanya premix tu, barang punya barang asas itu. Barang asas itu sendiri memang mahal. Memang mahal. Okey Cik Amir, sebelum saya pergi jauh lagi, baik. macam mana keadaan jalan raya, jalan-jalan di Gadik ni? Perlu diturap semula ke, dibaiki ke macam mana? Ada yang saya jalan memang perlu diperbaiki, perlu dinaik taraf. Dan contohnya ada satu kawasan dia naik taraf dengan turap semula ada perkara yang beza tau. Turap semula adalah baik semula jalan. Kalau kata naik taraf lebih kepada buat baru. Okey, buat baru. So kebanyakan jalan di sini perlu diperbaiki. Ya, memang kebanyakannya nampak memang perlu diperbaiki dan dinaik taraf. Adakah ini bermaksud wakil rakyat yang berada di sini sebelum ni tidak menjalankan tugas dia? Tak juga. Sebab dia bergantung kepada jabatan, peruntukan jabatan. Yang saya difahamkan, bila kata ada peruntukan jabatan diturunkan, jabatan akan salurkan kepada jalan-jalan yang perlu. Tapi bagus Cik Amir ni, dia tak memburuk-burukkan calon yang lain. Kalau setengah calon tu dia akan ambil kesempatan nak kata memang wakil rakyat tak buat kerja, memang salah dia tak pergi monitor. Memang ada Encik Amir sebagai kontraktor memang ada tahap-tahap dia lah untuk membaiki jalan dia. Ya, betul. Tapi kalau menjadi calon, kalau rakyat datang kata
YB saya nak jalan, Cik Amir akan terus baiki je lah. Okey, saya nak tanya latar belakang lah. Tadi kita tanya sebab calon baru kan ramai yang betul. tak kenal. Betul. Mungkin orang kat sini kenal Cik Amir, tapi orang di luar Gadik ni Betul. mungkin nak juga tahu siapa yang Cik Amir ni. Betul. Jadi latar belakang keluarga macam mana? Dari adik-beradik berapa orang? Dah kahwin atau belum? Dah ada anak tak? Family saya dibesarkan di Felda Bukit Senggih. Felda Bukit Senggih, Asahan Jasin. Okey. Adik-beradik 13 orang. 13 ya. 13 orang. Anak ke berapa Cik Amir? Saya anak yang ke-10. Okey. Anak ke-10. Seorang dah meninggal, 12 lagi hidup. Okey. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Senggih. Darjah 1 dah sampai darjah 4. Darjah 5, darjah 6 saya asrama. Dulu asrama Sekolah Kebangsaan Nyalas. Lepas tu saya teruskan sampai tingkatan 3 di Sekolah Tun Perak Jasin. Dan saya ke Teknik Bukit Piatu sampai tingkatan 5. Lepas tu sambung belajar di Politeknik Merlimau. Dan saya terus habis 2008 macam tu. Lepas tu saya terus berkecimpung masuk dalam bidang perniagaan lah. Ayah saya seorang peneroka, mak saya seorang suri rumah. Jadi saya dah memang biasa. Kampung Felda dulu macam dulu nak pergi sekolah kadang-kadang ayah bagi duit belanja 30 sen. Memang kita biasa orang kampung. Memang awal dulu susah lah, tapi sekarang okey lah, alhamdulillah. InsyaAllah lah, anak pun dah besar-besar. Anak pun dah besar-besar, betul. Isteri bekerja atau suri rumah atau anak-anak berapa orang dah sekarang? Isteri saya, dulu saya long distance dengan isteri saya. Dia bekerja di Kuala Lumpur. Dia seorang peguam. Oh, peguam. Jadi bila kata dia pun sayang nak lepaskan kerjaya dia. Jadi bila kata saya pujuk balik Melaka, okay, dia pun bantu saya dalam perniagaan. Tapi dia punya latar belakang peguam tu, kalau sesiapa nak getak Encik Amir, dia dah ada kat belakang lah kan, semua dia tahu kan. Dia dah boleh nasihat lah. Dia tak boleh masuk mahkamah lagi. Tapi itulah Encik Amir. Encik Amir seorang ahli perniagaan. Tiba-tiba memasuki politik ni sejak bila? Kenapa? Saya masuk politik lebih kurang dalam 3 tahun lepas. 3 tahun ke 4 tahun lepas, saya pun dah lupa. Okey. Ingat saya lah. Tapi bila kata apa matlamat saya masuk politik, saya nampak bila kata saya berkawan-kawan, kalau dulu jadual saya, satu hari, pagi saya kerja, petang pukul 4, pukul 5 saya balik, saya dah pergi gym. Balik, saya sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Dan sebelum tidur saya akan baca buku, baru tidur. Jadi bila kata saya macam cebur dalam bidang politik, saya nampak ada kelainan kat situ. Nampak kelainan dan saya rasa saya perlu bantu kawan-kawan saya. Wak Imah dari segi apa pun. Bantu macam mana tu? Maksudnya macam bantu mendisiplinkan diri. Lepas tu setiap pergerakan kita, setiap hari berjalan kita perlu ada goal. Maksudnya kita ada target. Apa kita nak buat, apa kita nak capai. Long term goal, short term goal. Jadi saya lebih kepada komuniti. Jadi kita macam apa yang saya dah buat dalam pencapaian saya dalam Armada Alor Gajah sendiri. Saya tubuhkan satu NGO. NGO Persatuan Komuniti Anak Alor Gajah. Jadi dalam NGO ni kita ada pajakan tanah, ada pajak tanah di Durian Tunggal. Kita punya base. Kita ada pajak satu lot tanah 3 suku ekar yang dah ada kolam ikan. Lepas tu dengan bantuan kawan-kawan, dengan bantuan ahli kita sendiri, kita buat reban kambing. Kita tengah nak majukan kolam ikan tu. Jadi anak muda yang macam belum nampak hal tuju, okey, dia datang, dia beri komitmen pada kambing, jaga kambing, cari makan kambing. So at least ada something yang dia buat yang bermanfaat. Jadi itu matlamat saya sebenarnya. Lepas tu saya bertanding sebagai Exco Malaysia. Dan sebagai Exco Malaysia saya berjaya menubuhkan satu biro keahlian yang mana kita bergerak orang kata bergerak pantas untuk tambah keahlian bersatu. Jadi itu
itu yang kata kita nak buat lah untuk ni. Tu dia ya. Belum lagi jadi wakil rakyat dah ada projek-projek untuk anak muda. Dah tahu bagaimana apa yang boleh membina ekonomi mereka. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Tapi itulah saya nak tanya Encik Amir, kenapa pilih Bersatu? UMNO kan ada, PAS kan ada. Bersatu ni orang kata dia parti baru, orang katalah, dan tak ada ahli akar umbi. Betul. Kenapa tak pilih UMNO? UMNO ni dah sedia dah akar umbi dia. Kenapa tak pilih PAS? PAS pun macam tu. Dan kenapa tak pilih DAP? DAP pun ramai juga anak muda Melayu yang dah memasuki parti tersebut. Betul. Seperti patah orang tua kata, melentur buluh biarlah dari rubungnya. Jadi bila kata saya nampak UMNO, bukanlah parti tu tak salah, pemimpin tu sendiri. Jadi pemimpin UMNO ni dah lama-lama otai-otai. Jadi kita nak tegur, kita sayang ke pemimpin, kita tegur dia. Tapi kalau kata dah tak boleh nak tegur, tak boleh cakap apalah kan. Jadi dalam Bersatu, saya nampak banyak anak-anak muda. Jadi saya rasa semangat nak bersama dia orang. Saya berasa macam nak, bukanlah kita hebat ke apa untuk membentuk dia orang. Kita rasa kita nak sama-sama macam membentuk di sini. Di kami dan di mereka sama-sama. Kita sama-sama belajar. Jadi saya kata Bersatu parti yang sesuai untuk anak muda. Untuk anak muda macam untuk buat platform, anak muda membina platform. Platform dalam politik. Bersatu paling sesuai. Tapi nak masuk dalam UMNO dengan PAS bukannya mudah ya, Encik Amir. Ya, betul. Tapi kalau DAP, kenapa tak pilih DAP? Itu satu persoalan yang saya nak tanya. DAP, tak ada jawapan. DAP saya no comment. Kan memang tak ada langsung dalam fikiran. Tak ada langsung dalam fikiran saya. No comment. Okey, soalan sikit tadi saya nak tanya Encik Amir soal ahli perniagaan kan. Tiba-tiba masuk dalam bidang politik. Kalau jadi wakil rakyat, Encik Amir terpaksa menghentikan perniagaan Encik Amir. Adakah Encik Amir bersedia untuk melakukan begitu? Saya bersedia. Dan apa yang akan berlaku kepada perniagaan Encik Amir? Sekarang saya tengah develop adik saya, family saya lah, family saya untuk mewarisi perniagaan tersebut. Dan wife saya pun ada di situ. Dia akan monitor dengan adik saya. Jadi bila kata saya all in dalam politik, bisnes saya akan ditinggalkan, saya akan tinggalkan. Tapi akan dihandle, akan diuruskan oleh family saya lah, family dan wife saya. InsyaAllah lah, kalau dipilih sebagai wakil rakyat, sepenuh masa untuk rakyat lah. Betul lah, betul. InsyaAllah. Okey. So, kita pergi kepada manifesto Perikatan Nasional. Akhirnya Perikatan Nasional, dia melancarkan manifestonya semalam selepas beberapa hari. BN melancarkan manifesto, Pakatan Harapan melancarkan manifesto. Jadi apa yang Encik Amir lihat manifesto yang dilancarkan oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin? Saya tertarik dengan manifesto yang nombor 5. Okey. Itu menaik taraf infrastruktur. Itu sangat diperlukan di Dun Gadik. Menaik taraf infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang kita perlu naik taraf di dalam kawasan ni adalah infrastruktur penebatan banjir. Di Gadik ni dah, saya rasa dalam tahun ni saja penduduk kampung kata dah 4-5 kali banjir. Jadi kalau kata manifesto nombor 5 tu memang sangat-sangat diperlukan kat sini. Dan juga kalau kata jalur lebar, sistem jalur lebar. Okey, sebelum kita pergi jalur lebar tu, saya nak tanya yang penempatan banjir tu lah. Nah, Encik Amir 2-3 hari lepas pencalonan Encik Amir, saya baca berita lah, Encik Amir salah seorang daripada calon yang pergi ke kawasan banjir. Betul. Bagaimana keadaan kampung tu? Kenapa dia boleh banjir, Encik Amir? So far yang kita dapat maklumat, sungai tu, sungai yang panjang. Oh, dia berlaku disebabkan kampung tu berada di tepi sungai? Ya, kampung tu berada di tepi sungai dan sungai tu sungai yang panjang. Jadi bila kata kawasan sini, kawasan yang dekat kampung, dia nama dia Kampung Gadik Dalam. Betul. Kampung Gadik Dalam ni dia tak ada hujan pun, tapi hujan dekat kawasan atas. Okey. Kawasan estate. Bila hujan turun daripada atas, turun ke sini, air kat sini dah padat, penuh tau, penuh.
Jadi bila penuh, air melimpah keluar. Ban yang dibuat hanya contoh sungai itu dalam, kita contohkanlah dalam 3 kilometer lah sungai tu. 3 kilometer, ban yang dibuat mungkin dalam 1 kilometer. Di tengah-tengah. Di awal tak ada ban, tahanan, di ujung pun tak ada ban. Jadi air melimpah keluar masuk ke kawasan kampung. Oh, itu kesilapan teknikal lah yang Cik nak punya. Okay. Saya tak pasti itu kesilapan teknikal ke ataupun itu yang saya nampak lah, itu yang saya nampak. Okay. Jadi itu dari kacamata kontraktor lah. Lepas tu? Lepas tu kalau kata macam mana kita nak buat? Yang saya nampak, mungkin kita boleh dapatkan pam ke ataupun buat kawasan tadahan banjir untuk elakkan kawasan rumah ni kena banjir lah. Contohnya kita buat kawasan yang lebih rendah, air turun ke kawasan yang lebih rendah. Okey. Ataupun bila kata sungai tu penuh, kita dalamkan sungai. Kita tinggikan ban sepanjang-panjang tu. Ataupun bila kata di kawasan sungai yang panjang, kita bila kata penuh, air penuh, ada pam yang sedut masukkan divertkan air tu ke tempat lain yang lebih rendah. Jadi kawasan kampung yang ada rumah semua boleh selamat. Yang tu saya nampak. Tapi insya-Allah dengan kalau kata manifesto Perikatan Nasional menaik taraf infrastruktur, yang tu kita boleh libatkan dengan banjir di kawasan Gadik. Dan juga di Gadik ni, Don Gadik ni, apa yang saya nampak, line telefon kurang. Bukan Gadik je Cik Amir. Saya nak saya tertarik kepada ban banjir tadi tu. Sekarang ni kalau lain Cik Amir dipilih sebagai wakil rakyat, apa yang akan dilakukan dahulu terhadap banjir ni? Boleh atau tidak Encik Amir memberi jaminan bahawa kejadian banjir di kampung Gadik, dalam satu kampung je yang berlaku banjir ni, tidak akan berulang lagi? InsyaAllah saya cuba, apa pun bergantung pada peruntukan kan. Kalau kata ada peruntukan, macam-macam kerja kita boleh buat. Contohnya macam-macam idea. Kita ada engineer, kita ada jabatan pengaliran saliran, kita ada pejabat tanah, kita ada majlis bandar Lalu Gajah. Jadi bila kata engineer yang ada dalam jabatan-jabatan, kita gabungkan, macam-macam idea boleh dapat. Itu tugas wakil rakyat, minta peruntukan daripada kerajaan negeri. Ya, betul. Saya harap Cik Amin boleh push lah. Tentang Wi-Fi tu, liputan ni kata dalam manifesto Perikatan Nasional semalam dia nak letak liputan 5G. Jangan kata 5G di Melaka ni, 4G pun susah. Saya berada di Air Limau hari tu pun mengeluh mengenai line, tapi alhamdulillah dia di Gadik ni saya dah boleh lagi layari Facebook, sebab kita sekarang ni orang-orang muda terutamanya menggunakan internet ni bukan sahaja untuk bersosial tetapi untuk bidang perniagaan. Pandangan Encik Amir? Manifesto ni? Itu manifesto yang sangat baik juga. Sebab kadang-kadang bila kata saya jalan, line tu mungkin 1-2 bar, tapi tak dapat cakap. Suara tak dengar, putus-putus cakap. Jadi bila kata ada dalam manifesto Perikatan Nasional menaik taraf sistem jalur lebar 5G, saya akan cuba sedaya upaya manifesto itu dilaksanakan di dalam Don Gadik. Kenapa agaknya rasuah ini menjadi fokus kepada Perikatan Nasional? Tuan, seperti yang kita maklum, rasuah ni memang musuh negara. Jadi saya pun risau kalau kata tiada tanda tangan aku janji angkat sumpah ni. Saya pun risau juga kalau kata bila dapat bentuk kerajaan, adanya gejala rasuah ni, akan ada YB yang lompat parti. Sekali lagi. Jatuh semula kerajaan. Penat kita, Tuan. Betul. Saya rasa lompat parti ahli parlimen yang menjadi katak ni bukan saja menyebabkan rakyat menjadi meluat, tetapi dah menjadi bahan lawak. Ya, betul. Dia sangat menyusahkan, bukan sahaja menyusahkan rakyat lah. Macam di Melaka ni, kita terpaksa mengadakan semula pilihan raya, pilihan raya negeri. Hanya disebabkan 4 orang sahaja. Ya, betul. Jadi kenapa agaknya Encik Amir tanda tangan aku janji ni? Saya sangat setuju dengan aku janji ni. Dan saya insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk memang kita perlukan aku janji ni untuk elakkan adun-adun
Kalau kata dalam yang bertanding 28 adun ni tidak terlibat langsung dengan rasuah. Sebagai ahli perniagaan pun mungkin elemen rasuah ni memainkan peranan Betul. juga kan. Ya, betul. Macam mana agaknya Encik Amir menjarakkan diri daripada melakukan rasuah atau memberi rasuah? Macam company saya, syarikat saya, kita lebih kepada manufacturing. Maksudnya kita buat. Kita buat. Maksudnya bila kata ada main con dapat kerja, dia tak mampu untuk buat. Jadi kita ambil upah buat. Jadi kita tak ada unsur rasuah kat situ. Dia memang perlukan pembuat. Jadi kita memang di bahagian yang kita sendiri produk. Jalan tu kita buat macam tu lah. Alright. Okey, saya nak terus kepada ni sikitlah tentang UMNO Bersatu PAS Amanah ni, Parti Melayu, Parti Islam. Mereka saling bercakaran, bertentangan. Adakah Encik Amir rasa ini sesuatu yang sihat untuk orang Melayu, untuk orang Islam? Ini perkara yang tidak sihat, tuan. Kalau kata macam politik tu sendiri dinamik, tapi bukan dengan cara bersaing secara tidak sihat. Dinamik tu kalau boleh kita pergi dengan win-win. Kalau kata macam contoh YB Sami, saya akui dia memang rajin. Jadi kita nak untuk menang di sini saya perlu lebih rajin. Jadi persaingan yang sihat memang perlu diamalkan untuk semua parti politik. Tak yang kalau kata macam ada yang saya dengar black ops lah, apa damage character. Saya rasa itu tak perlu. Setakat ni Encik Amir ada jadi sasaran saya ada pembunuhan karakter? Ada, ya. Apa yang dilakukan? Saya dekat media sosial, diorang cakap saya si tanggang, anak derhaka kepada ibu saya. Maksudnya macam mana? Dia orang kata okey, mak saya dia kata ketua wanita UMNO. Oh. Padahal mak saya tak pernah main politik pun. Jadi benda tu tak sepatutnya berlaku, tuan. Kita sama-sama. Jadi bila kita memang berlainan parti, tapi matlamat kita sama. Untuk bangsa, untuk agama dan tanah air. Kenapa perlu ada benda tu? Ada juga ada gelaran si tanggang ya. Saya jadi si tanggang. Padahal sebelum tu saya baru jumpa mak saya. Tak, mak Encik Amir sendiri reaksi macam mana? Saya tak cerita ke mak saya. Tak cerita, tapi dia ada internet kan, mesti dia tahu juga. Tu pun tahu orang lama ni kadang-kadang dia tak pandai media-media ni macam mana kan. Tapi betul ke Encik Mak Amir orang UMNO? Tak. Mak saya tak pernah join politik. Tak pernah join politik. Itu yang saya tengok. Ya, rasa apalah masalah orang ni kan. Tapi tak apalah, biar je. Semalam saya ada jumpa satu calon tu, ayah dia orang UMNO. Tapi dia mewakili Bersatu lah. Tapi ini pandangan generasi muda, generasi tua. Yang muda ni dia mahukan sesuatu yang segar. Ya, betul. Yang dia tidak mahu terpalit dengan perkara-perkara yang dia rasa tidak perlu. Jadi dia mengambil pendekatan yang lain. Walaupun dia tahu parti yang lama tu sangat berjasa kepada negara, ada satu ketika pembaharuan juga perlu dilakukan. Betul. Bagi dia lah. Betul. So macam mana Encik Amir? Tuan, saya memang kalau kata UMNO adalah parti keramat, ya saya setuju. Kalau dulu UMNO dia melawan Malayan Union. Melawan British apa benda semualah untuk tubuhkan untuk mereka. Jadi bila kata sudah lama 60 lebih tahun dia orang memerintah. Dia orang sudah macam monopoli politik Malaysia. Bila kata monopoli, dia mula datang sombong, ego, ni Malaysia aku punya katanya. Tapi sekarang bila kata banyak parti-parti politik baru, dia perlu bersaing, dia perlu bersaing. Dia perlu bersaing dengan sihat. Jadi ialah tuan faham bila kata banyak parti baru yang boleh buat lebih baik, dia orang rasa tercabar. Betul. Yang boleh menawarkan sesuatu yang dia boleh tawarkan. Betul. Jadi rakyat lebih suka macam tu kan, sebab ada tawaran lebih baik daripada parti lain. Betul. Okey, kita pun tak banyak masa lagi. Saya nak tanya Encik Amir, betul adakah menjadi wakil rakyat itu satu impian? Atau ianya dianggap sebagai rezeki terpijak? Menjadi wakil rakyat adalah impian setiap ahli politik. Kalau kata diberi peluang, diberi mandat,
kita akan, anak muda, saya anak muda, baru 34 tahun, kita akan buat sehabis baik. Kita akan, yang muda kita bantu, yang tua kita hormati. Alright. Jadi insya-Allah tiada siapa yang ketinggalan dalam, kalau kata saya diberi peluang. Okey, keyakinan Encik Amir untuk menang pertandingan 6 penjuru ni bukannya mudah. Ya, betul. Undi mungkin akan pecah lah. Tapi macam mana Encik Amir mahu, adakah Encik Amir rasa akan dipilih sebagai wakil rakyat nanti? Keyakinan itulah. Saya berasa yakin bahawa kami di Don Gadik mungkin akan menang. Kita mempunyai strategi, kita mempunyai planning, jentera yang tegap. Tapi tidak dinafikan YB Sami Laden memang rajin. Dia dah buat repo di Don Gadik sebelum dah lama dah. Cumanya saya seorang dari kampung Felda Bukit Senggih. Saya pun ada persatuan NGO, saya pun banyak bergerak di Diuran Tunggal. Dan saya dicalonkan di Gadik. Jadi saya dah jadi orang Gadik lah. Bila dah jadi orang Gadik, saya kena perform. Saya cuba sebaik mungkin. InsyaAllah dengan bantuan jentera saya, dengan bantuan jentera Armada, dengan strategi, dengan planning yang baik, insyaAllah kita boleh menang. Okey, akhir sekali Encik Amir, kita tutup kita punya buah bicara ini. Pesanan kepada pengundi Don Gadik. Mungkin boleh buka sikit. Okey. Kepada anak muda Don Gadik, saya Amir Muharram, calon N07 Don Gadik, nombor pencalonan 05. Saya mohon doa restu abang-abang, adik-adik, makcik, pakcik di Don Gadik memberi saya peluang sekali ini untuk menjadi adun di Don Gadik. InsyaAllah saya akan cuba buat yang sebaik mungkin untuk orang-orang Gadik. Undilah saya calon 05. Alright, dengan kata-kata itu kita tutup buah bicara hari ini. Terima kasih Encik Amir. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.